dalam satu majlis ilmu, dalam satu majlis kita mencari keberkatan, mencari redha Allah. Jadi mudah-mudahan dalam majlis begini kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi baik, sebelum pada Ustaz ceramah ni, Ustaz minta yang belakang sana tu ke depan semua sekali. Boleh? Kita nak ambil keberkatan daripada majlis ilmu, jadi kita ikutlah peraturan-peraturan ada seorang penuntut ilmu itu sendiri insya-Allah. Jadi yang kecil-kecil ni, adik-adik yang kecil tu mai duduk depan sekali. Duduk depan sekali. Mai sekali. Boleh? Mai kita ke depan sikit boleh insya-Allah Kalau ada adik-adik kecil yang perempuan pun boleh ke depan sikit. Ambil yang kecil belakang tu mai duduk depan sini. Abang-abang besar pun boleh ke depan. Ini majlis ilmu ni, majlis yang kita nak cari keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita penuhi adab-adab ataupun cara orang yang menuntut ilmu ni sendiri. Boleh? InsyaAllah. Abang-abang ke depan lagi maksudnya abang. Kalau di pondok-pondok tak, dia akan duduk rapat-rapat supaya keberkatan tu dan semakin hafid kita dengan guru ni, semakin berkat dalam hidup kita insyaAllah. Semakin mudah untuk faham dengan ilmu yang diajarkan oleh guru itu sendiri insyaAllah. Boleh? Kenapa malu? Tak payah malu. Tak batal dan sembahyang. Abang yang ada depan insyaAllah. Kalau depan lagi mana? Depan lagi mana? Abang yang ada depan. Abang ke depan lagi insyaAllah. Dengan Ustaz tak apa. Kita buat cara anak beranak boleh. Ustaz boleh tegur kamu, kamu boleh tegur Ustaz. Boleh? Kalau ada salah, kamu tegur Ustaz. Jadi insyaAllah kita nak belajar ni, kita nak cari keberkatan, betul tak? Kalau tak dapat tu Ustaz akan kirakan sahabat-sahabat kita lah yang seangkatan dengan kita lah insyaAllah dengan Ustaz untuk memberi ataupun membuat nasihat kepada anak-anak muda kita ni. Boleh? Ramai lagi tak yang ada kat bawah? Ramai. Yang datangnya kamu je. Jadi kita ni orang yang beriman. Beriman semua beriman. Orang beriman ni orang yang beruntung, betul tak? Jadi kita ni semua beruntung. Bila mana kasih keberi ni, kita yang dipilih. Jadi kita ni orang yang beruntung, bertuah. Jadi saya ucapkan tahniah pada adik-adik oleh kerana boleh datang hadir majlis ilmu ni sendiri. Kenapa? Sebab majlis sebegini ni, majlis ilmu sebegini ni, majlis yang dipenuhi berkat. Nampak tak berkat? Nampak? Pandang orang sebelah, muka berkat ke muka apa? Berkat tu muka berkarat. Berkat lah. Orang yang ada dalam majlis ilmu ni, orang yang ada keberkatan. Kita nampak tak berkat? Tak nampak. Tak nampak berkat. Kalau tulis berkat dari seorang, penuh tak masjid ni? Penuh. Oleh kerana Allah tak tulis kamu baju oranye ada berkat, baju hijau ada berkat. Ustaz nak ingat anak murid Ustaz ni, nama siapa abang? Tak nak panggil baju oranye? Amirul. Abang? Asraf. Amirul dengan Asraf. Boleh Ustaz ingat dua orang dulu nama boleh? Boleh Amirul dengan Asraf Jadi bulan-bulan akan datang Ustaz ingat lagi lah yang lain. Jangan pirasati yang lain. Tak nak Ustaz tak nak sebut nama aku. Abang baju merah pirasati Mandi tak nak datang baju merah ramai kan. Tak kena lah. Baik. Relax. Aku tak kena kan. Tak apalah. Oleh kerana kita ni yang dipanggil dengan keberkatan, kita tak nampak, tapi ada tak? Ada. Sebab tu kita kena yakinkan diri kita dengan apa yang kita buat ni mendapat pembalasan ataupun mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah. Betul tak? Apa yang kita buat sekarang memang kita tak nampak. Kita duduk pasar malam, kita nampak tak syaitan banyak pada ni? Tak nampak. Banyak syaitan. Kamu nampak kan? Berpengkor dia syaitan kat sana. Banyaklah syaitan tapi tak nampak. Sebab tu pasar-pasar ni Rasulullah paling Rasulullah tak suka melawan pasar. Sebab tu kalau pergi ke pasar, Rasulullah sekejap dia pergi. Tapi Rasulullah ni apabila berada di rumah-rumah Allah, di rumah kita ke rumah Allah. Rumah Allah. Jangan kata ni surau. Surau betul lah, boleh panggil surau. Kalau kawan-kawan tanya nak di mana surau, kalau orang kata nak di mana rumah Allah, sama ke tak sama? Sama. Siapa yang ada masa atau muka mana kita ada masa dengan rumah Allah, Allah akan ada masa dengan kita. Saat mana kita senang, saat mana kita susah. Sebab itulah saat mana kita berada dalam majlis ilmu ni, kita kena yakin kita ni dalam perhatian Allah dan kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana tu jangan rasa terbazir masa kita ni sendiri. Kawan-kawan kita pelekeh, aku ada kat surau. Kamu duduk dengar orang, ustaz tu
tu bercakap tak apa-apa lah, duk mengata korang, nak kata korang. Nah, Ustaz jawab balik, kalau tak kata korang nak kata siapa? Nak kata ke lembu, lembu faham. Nak kata ke kambing. Nak kata ni kata ke manusia. Sebab manusia ni lah yang nak dilantik oleh Allah untuk jadi apa dia? Untuk jadi apa manusia ni? Khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kena ingat adik-adik Allah Subhanahu wa taala. Akhir ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah telah letakkan pada kita ni dengan satu tugasan yang besar, nak dilantiknya kita ni sebagai seorang khalifah. Sebab tu dalam ayat ni Ustaz sebut surat tadi ni. Kalau boleh kita boleh sebut sampai habis insya-Allah. Boleh tak ikut Ustaz pelan-pelan? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni wa idz qala rabbuka al malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey. Baik. Tak apalah, sampai takat tu kita kena faham. Kepada Allah, daripada Allah, tujukan kata-kata ni kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kita ni nak dilantik menjadi seorang khalifah. Dalam ayat ni, ayat yang panjang, surah Al-Azim. Ya, baik. Peranan seorang khalifah ni berat ke tak berat? Kamu sebagai orang lelaki ni tanggungjawabnya besar ke tak besar? Kamu anak-anak perempuan, besar ke tak besar tanggungjawab menjadi seorang perempuan? Besar, kecil, adik lelaki kata. Kecil ni faham. Dia sama berat dia. Kalau kita ni lelaki seorang pemimpin, yang nak dipimpin pun dia kena ada peranan juga. Betul tak? Kena ada peranan juga. Jadi dua-dua kena main peranan. Ala kulli halnya memang kita ni dah ditakdirkan untuk jadi khalifah di atas muka bumi ni. Jadi khalifah yang macam mana kita nak lahirkan? Khalifah yang macam mana? Khalifah yang selalu datang ke pasar malam tapi dah ada pengajian majlis ilmu tak nak datang. Khalifah yang macam mana? Khalifah yang jangkaan daripada apa yang kita perolehi, maklumat data-data terkini. Khalifah yang macam mana kita nak? Ni satu fakta. Anak-anak kena tahu, adik-adik kena tahu. Tahun 2020 kalau tak dibendung penagih-penagih dadah yang ada sekarang ni, 2020 lagi berapa tahun? Berapa tahun? 2011 tambah lagi 9 dia akan jadi 2020. Mereka-mereka yang tak ambil tahu, mereka-mereka yang terjebak, mereka-mereka yang terlibat, akan bertambah menjadi jumlahnya 500,000 orang penagih dadah yang akan dilahirkan sekiranya kita tak bendung daripada sekarang. Betul tak? Penagih dadah nak jadi penagih dadah? Tanya orang semua tak nak jadi penagih dadah. Tapi cuba tanya riwayat hidup mereka ni. Ustaz duduk dalam bidang ceramah ni, banyak yang Ustaz jumpa ada kalangan anak-anak yatim yang Ustaz jaga ni, mak jadi Ustaz dadah, dalam keadaan nego dadah pun ada, dalam keadaan ditahan. Budak kecil lagi, cantik comel budaknya. Waktu kecil nak terjun sama dengan bangunan bawa anak. Waktu tu tertekan hidup dia, orang minta anak dia tak jadi nak terjun. Hidup waktu mana dia hidup dalam keadaan sedemikian, saat mana dia hidup ni sendiri terlibat pula dengan dadah. Tanya-tanya dia pun tak sedar bila masa dia terlibat dengan dadah. Kenapa orang mudah terlibat dengan dadah ataupun rosak akhlak dia ni? Oleh kerana dia tak bina kekuatan diri. Dia hilang kekuatan diri. Kenapa hilang kekuatan diri? Dia tak cuba bina kekuatan diri. Bagaimana nak bina kekuatan diri? Dengan ilmu. Sebab tu mereka yang jahil mudah terjebak ke lembah kehinaan. Mereka yang jahil. Apa maksud jahil? Bang, apa maksud jahil bang? Apa maksud jahil? Maksud jahil dia senyum. Dia punya maksud. Abang dia jawab? Jahil dia jahat. Abang kata jahat. Ashraf. Apa dia Ashraf? Jahil apa dia? Nasi lemak. Makan je tahu. Sehat kamu, Ashraf. Abang apa nama ni? Amirul. Apa maksud jahil Amirul? Tak ada ilmu. Apa juga? Nanti buat senang. Tak payah fikir lah. Baik. Maksud jahil ni tak boleh beza mana baik, mana buruk. Dua-dua dia buat. Time sembahyang, waktu surah, dia sembahyang. Duduk surah depan. Kalau orang tua ni
Nah, kalau dalam istilah bahasa Ustaz guna, kelak malam pun dia salah depan juga. Tapi kalau anak-anak ni nak guna istilah bahasa macam mana? Saya sembahyang, dan pergi sekolah. Orang pergi sekolah, buat kerja sekolah. Kita pergi sekolah, tak buat kerja sekolah. Betul tak? Kita pergi sekolah, meniru. Kita pergi sekolah, lawan cakap guru. Nah, pergi sekolah tu baik, lawan cakap guru tu baik, dia tak banyak kekuatan. Sebab tu kita ni kena ada ilmu. Betul tak? Ilmu yang terbaik, ilmu apa dia? Tanya adik baju kuning, sepasang ni kembar ke? Adik-adik nampak macam kenal. Nah, ni. Nama apa bang? Nama apa? Hafizi. Hafizi Ustaz nak ingat nama ni boleh. Bulan depan nak datang lagi nak ceramah Ustaz? Datanglah sebab Ustaz nak ingat nama. Kalau kamu tak datang, sehari datang tak datang, Ustaz tak ingat nama kamu. Amirul dengan Ashraf saya ingatlah. Tambah seorang lagi Hafizi. Tu tak apa insya-Allah. Lama-lama kita akan lebih mengenali insya-Allah. Okay, baik. Ilmu yang terbaik adalah ilmu dipanggil ilmu apa dia? Ilmu wahyu. Cuba ikut Ustaz, ilmu wahyu. Ilmu wahyu ni banyak. Ilmu wahyu ni ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang asalnya ditanya orang. Muncullah bukan dia kat sebelah tu, dia tanya dia. Ilmu apa? Tauhid ni ilmu apa? Abang baju merah yang siap abang ni tu. Semua baju merah. Jawab seorang-seorang. Abang baju merah, pakai sokong hitam. Ilmu hijrah. Ilmu aqidah. Baik, betul. Abang pakai putih. Ilmu apa? Tauhid. Akidah sama. Pandai. Kamu apa? Tak ada problem. Bukan tak ada kepala, tak ada problem. Apa nak tahu? Simen nak tahu? Tak nak. Kenalah. Baik, ada tak nak? Kalau kita keluar daripada surau kita ni, ada tak kita nampak pokok? Ada. Baik. Kalau kawasan di Bandar Puteri ni, apa pokok tanaman yang paling utama? Rumput. Kita tanam pokok ramai-ramai. Apa orang Puteri ni? Tanam apa? Kelapa sawit. Baik. Kalau dah ada tanah, nak kita tanam kelapa sawit, betul tak? Tanah ibarat ilmu tauhid. Tanah ni ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ma'rifah, ilmu kita apa dia? Ma'rifah. Mana ilmu nak kenal pada Allah, ilmu tauhid ni maknanya ilmu akidah ni yang kamu sebut tadi tu asas dia. Nampak tak? Tanah ibarat dia. Tauhid ibarat tanah. Baik, pokok tu ibarat ilmu apa dia? Fiqh. Aku masuk ilmu fiqh. Tanya abang soal lagi. Apa coklat? Abang baju coklat. Siang. Apa dia mak? Untuk rumah. Boleh? Sagi rumah mana anak makcik ni tak datang ni. Ilmu apa fiqh? Fiqh ni berkait dengan hukum-hukum ataupun ilmu syariah ni lah. Tu baik. Yang jelas yang untuk mudah kamu faham. Okay, baik. Pokok ibarat kata fiqh. Baik. Tauhid ibarat apa tadi? Tanah. Pokok ibarat ilmu fiqh. Ada pokok, ada tauhid, nak kena ada ilmu fiqh. Akhlak. Penjagaan. Sebab tu Ustaz suka Ustaz tanya, kamu jawab. Jangan tak jawab. Tapi Ustaz tak tanya, jangan menjawab. Faham tu? Boleh beza tu? Jangan bercakap waktu mana Ustaz mengajar. Kita nak cari keberkatan. Faham? Sama lah mana-mana pun. Tadi Ustaz tengok adik-adik di bawah dia. Diam. Kamu pun sama. Bagus. Diam. Tanya Ustaz, tanya tu jawab. Sebab jawab tu satu keberkatan. Kita akan boleh keberkatan sekali. Kita boleh hormat pada majlis ni sendiri. Boleh kakak belakang? Boleh? Bangga makcik-makcik panggil kakak juga lah. Depan lah kakak. Belakang tu tak kakak lah makcik. Tak apa lah. Okay, baik. Sebab apa dia Ustaz kata perlu keberkatan? Kita belajar ni kena ada berkat. Kenapa? Kakak, siapa nak jawab? Sebelah kakak tadi. Jawab, kenapa perlu keberkatan kan? Tunduk je. Dia kata kena keberkatan. Apa dia kakak? Kenapa perlu keberkatan? Apa perlu kita belajar tapi kena ada berkat? Kenapa? Supaya kita boleh ingat balik yang kita belajar. Boleh ingat balik. Mungkin itu salah satu jawapan. Betul tak betul, kita tak tahu lagi. Tak apa. Jawab tu dah tak ada kita berani. Siapa yang jawab tu beranilah. Tapi berani dalam majlis ilmu ni berpada-pada. Kena berpada-pada. Jangan tunjuk lagak berani, terlajak berani pun tak boleh. Sebab ada satu kes cerita yang pernah berlaku pada zaman dulu lah. Cerita seorang
seorang tok chef ni, seorang guru yang sedang mengajar, tiba-tiba masuk orang yang pakai serban. Nah, ustaz ni kadang-kadang ustaz bimbang, time-time ustaz mengajar ni masuk orang pakai serban besar, lubang besar, takut tak? Kamu kalau sama-sama kamu boleh tak kamu nak ceramah kat depan ni? Boleh. Tak ada orang ni, pakcik-pakcik tak ada, ustaz tak ada, kamu dengan kamu je. Abang Biro naik ke atas ni, boleh cakap tak? Agak-agak. Nah, cubalah dulu. Nah, katalah boleh. Tiba-tiba datang pakcik, datang ustaz, agak-agak kamu tak? Entah agak tak? Entah, sama lah. Dah perasaan nervous tu datang, perasaan takut tu datang. Jadi untuk guru ni pun dia menghadapi